Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kita lagi kali ini dalam solat PDPR. Hari ini kita akan sama-sama mempelajari dalam kelas UPKK. Untuk itu kita sama-sama membuka kitab sirah. Kita akan belajar di dalam tajuk keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bab 1 iaitu peristiwa sebelum kerasulan. Untuk pengetahuan semua, peristiwa ini kamu semua telah belajar di dalam darjah 3 dan darjah 4. Yang ini cumalah ulang kaji untuk kamu lebih ingat untuk peperiksaan akan datang. Okey, untuk yang pertama, Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Ini diambil sempena kedatangan tentera bergajah yang dipimpin oleh Abrahah untuk menghancurkan Kaabah. Okey, setelah itu Nabi Muhammad di dalam penyusuan. Nabi Muhammad disusukan oleh Aminah, iaitu ibunya, selama 3 hari. Selepas Aminah tidak keluar lagi susu, kemudian beliau diserahkan kepada Suwaibatul Aslamiyah selama 7 hari. Dan seterusnya ibu Nabi Muhammad menyerahkan beliau kepada Halimatus Sa'diyah dan disusukan sehinggalah Nabi Muhammad berumur 5 tahun. Pada jagaan Halimatus Sa'diyah jugalah menjadi saksi Nabi Muhammad dibelah dadanya oleh para malaikat untuk dibuangkan ketulan hitam yang bernama Alaqah. Okey, kemudian di dalam kehidupan Nabi Muhammad, baginda pernah kematian dan kehilangan orang-orang yang tersayang, antaranya kehilangan bapanya semasa beliau berumur 2 bulan dalam kandungan. Kemudian ibunya wafat ketika umur Nabi Muhammad 6 tahun dan atuknya ketika berumur 8 tahun. Seterusnya dipelihara oleh bapa saudaranya, iaitu Abu Talib. Di sana Nabi Muhammad diajar mengembala kambing dan berniaga. Di dalam umur 12 tahun, baginda mengikut rombongan Abu Talib ke negeri Syam. Ketika tiba di daerah Basra, beliau bertemu dengan seorang padri yang bernama Bukhairah. Bukhairah ini masih lagi seorang padri yang memegang teguh dalam ajaran Nasrani, iaitu ajaran yang disampaikan oleh Nabi Isa. Apa yang Basra beritahu kepada pakciknya, pakcik Rasulullah? Beliau beritahu bahawa anak saudara kamu, iaitu Muhammad, merupakan seorang yang mempunyai tanda-tanda kenabian yang jelas di wajahnya, dan beliau juga mempunyai tanda lain, iaitu awan yang sentiasa memayungi baginda. Kemudian seterusnya ketika baginda remaja, Nabi baginda bekerja dengan bakal isterinya, iaitu Sayyidatina Khadijah. Ketika berumur 21 tahun, baginda menguruskan barangan jualan dan dagangan Khadijah ke negeri Syam dan ditemani oleh Maisarah. Nabi Muhammad juga terkenal dengan gelaran Al-Amin, iaitu orang yang boleh dipercayai. Okey, seterusnya kita akan melihat tentang peristiwa wahyu pertama. Di dalam umur Nabi Muhammad 40 tahun, baginda selalu beruzlah di dalam Gua Hira di atas Bukit Nur. Pada 17 Ramadan tahun pertama kerasulan, baginda didatangi oleh seorang pemuda yang handsome wajahnya. Melihat ada pemuda yang datang ke dalam gua yang sudah 3 tahun Nabi Muhammad beruzlah di dalamnya, Nabi Muhammad rasa terkejut. Kemudian apa yang orang itu suruh? Orang itu menyuruh Nabi Muhammad membaca. Tapi apa yang Nabi Muhammad jawab? Baginda menjawab, aku tidak tahu membaca. Ana laisa yaqra, aku tidak tahu membaca. Kemudian apa yang malaikat buat kepada baginda? Malaikat memeluk baginda. Selama 3 kali peristiwa tersebut berlaku. Kemudian Nabi Muhammad dapat membaca ayat 1 hingga 5 suratul Alaq. Dalam perasaan yang gemetar, selepas didatangi orang yang tidak dikenali, baginda pulang dalam keadaan yang sangat takut. Apabila Nabi Muhammad keluar daripada Gua Hira, Nabi Muhammad melihat atas di langit penuh terpampang wajah malaikat Jibril. Barulah Nabi Muhammad sedar bahawa orang yang datang menemuinya itu bukanlah orang-orang yang biasa. Beliau adalah seorang malaikat yang diutuskan oleh Allah untuk bertemu dengannya untuk menyampaikan surah, iaitu suratul Alaq ayat 1 hingga 5. Dan
Rasulullah berjalan pulang dengan tergesa-gesa. Apabila sampai di rumah, bertemu dengan isterinya, iaitu Sayyidatina Khadijah. Apa yang Khadijah lakukan? Khadijah menenangkan baginda dengan menyuruh baginda baring di katilnya. Kemudian Khadijah menyelimutkan baginda. Setelah beberapa ketika baginda tenang, kemudian Khadijah membawa baginda bertemu dengan Warqah bin Naufal. Warqah bin Naufal ini adalah sepupu kepada Sayyidatina Khadijah. Warqah bin Naufal ini juga adalah seorang yang masih lagi berpegang teguh ke dalam ajaran Nasrani yang dibawa oleh Nabi Isa AS. Apa yang Warqah bin Naufal beritahu? Warqah memberitahu bahawa baginda adalah seorang yang dipilih menjadi Rasul, iaitu Rasul yang terakhir. Kemudian Rasulullah mendapat tahu bahawa beliau menjadi Rasul, iaitu Rasul yang terakhir. Okey, seterusnya mari kita lihat sama-sama mengenai isteri Nabi Muhammad. Okey, isteri Nabi Muhammad ada 9 orang. Isteri beliau yang pertama adalah Sayyidatina Khadijah. Kemudian Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Ummu Salamah, Sayyidatina Maimunah, Sayyidatina Saudah, Sayyidatina Sofia, Sayyidatina Juwairiyah, Sayyidatina Ummu Habibah dan Sayyidatina Hafsah. Mesti korang pelik kan? Kenapa Nabi Muhammad mempunyai 9 orang isteri? Kalau korang nak tahu, isteri-isteri Nabi Muhammad ni adalah antaranya pemberian daripada pembesar-pembesar di kota Mekah. Dan Nabi Muhammad mengahwini beliau semasa sebelum turunnya ayat Al-Quran yang menyatakan bahawa orang Islam hanya boleh berkahwin dengan 4 orang sahaja. Dan Nabi Muhammad sendiri tidak boleh menceraikan isterinya, kerana bekas isteri yang diceraikan beliau tidak boleh berkahwin dengan mana-mana pemuda lain. Ini kerana isteri Nabi Muhammad digelar dengan gelaran Ummul Mukminin, iaitu ibu kepada orang-orang mukmin. Boleh ke pemuda-pemuda Islam berkahwin dengan ibunya? Jawapannya tidak boleh. Sebab itulah Nabi Muhammad tidak menceraikan isteri-isterinya. Dan isteri Nabi Muhammad yang paling muda adalah Sayyidatina Aisyah. Semasa beliau berkahwin, beliau baru berumur 9 tahun. Akan tetapi perilaku Aisyah tidaklah seperti orang yang berumur 9 tahun. Okey, seterusnya mari kita mengenali anak-anak Nabi Muhammad. Anak Nabi Muhammad seramai 7 orang. Ini adalah hasil perkahwinan Nabi Muhammad dengan isteri-isterinya. Yang pertama adalah Fatimah, kemudian Qasim, Abdullah, Ibrahim, Kalthum, Ruqayyah dan Zainab. Okey, sampai di sini saja pelajaran kita pada hari ini. Untuk tugasan kamu semua, saya minta kamu menyalin semua nota-nota yang saya berikan dalam pelajaran hari ini di dalam buku tulis sirah. Kemudian kamu ambil gambar dan hantar kepada saya. Boleh hantar melalui grup WhatsApp ataupun PM saya secara personal. Okey, sampai di sini saja. Semoga kita berjumpa lagi insya-Allah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.